Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Allahumma antalaha walau azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kelipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita bersambung daripada bicara semalam berkenaan nasihat daripada hukama, 6 macam perkara yang mesti ditakuti. Dan yang mudah-mudahan, saya ulang balik, kalau sifat-sifat ni ada pada tuan-tuan, bersyukur. Syukur ya Allah, aku masih lagi berada pada situasi ini, aku masih lagi berada pada keadaan ini. Sekiranya ada, bersyukur. Dan tambahkan lagi kesyukuran. Serta tambahkan, tingkatkan lagi usaha agar benda yang kita takut itu benar-benar takut. Poin yang pertama. Waalaikumsalam sahabat beranda batu di Telegram, di Instagram. Baik. Yang kedua, sekiranya apa yang kita bicarakan pada pagi ini, tuan-tuan dulu dah buat, lepas tu dah lama tinggal. Dulu dah buat, kemudian dah lama tinggal. Maka mudah-mudahan menjadi satu kayu pengukur pada diri tuan-tuan untuk kita refresh balik. Allah, aku dah buat dulu ni, tapi sekarang ni dah lama dah sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, dah masyghul dengan tu, masyghul dengan ni. Benda yang sepatutnya kita buat, last kali kita tak buat. Jadi kita refresh balik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, mudah-mudahan dengan nasihat yang kita dengar pada pagi ni tuan-tuan, sekiranya ada di antara kita yang belum buat, maka buat keputusan dulu. Bila nak buat?
Buat keputusan. Bila aku nak buat ni? Takkan hidup aku ni senantiasa nak seronok dalam keadaan tak ada perkara pun yang perlu aku takut. Sampai bila aku nak berada pada satu situasi yang langsung aku tak ada usaha pun nak menambahkan keimanan, ketakwaan dengan perkara-perkara yang perlu aku takuti. Jelas ke jelas? Jadi 3 poin tadi. Kalau benda ni tuan-tuan dah buat, terima kasih Bonda Rosni binti Abdullah. Setiap pagi tak jemu-jemu dia tag anak-anak mereka, anak-anak beliau. Tu tanda seorang ibu yang nakkan anak-anak kita faham kepada ilmu. Begitu juga kepada yang lain. Syukran jazilan khairan jazak. Cuma saya ulang balik. 3 perkara yang perlu kita fokus setiap kali tuan-tuan mendengar santapan ilmu, santapan rohani, santapan jiwa. Yang pertama, kalau benda tu, aku dah tahu dah benda ni. Terima kasih Nurlidah Ismail. Semalam baru dapat gaji daripada Facebook dekat 1000 lebih. Allahu Akbar. Facebook bagi gaji. Inilah. Mudah-mudahan dapat buat makanan untuk pelajar-pelajar. Rezeki anak-anak Madrasah Riyadud Du'afa wal Masakin. Baik, sambung. Saya ulang balik agar tuan-tuan boleh fokus. Tiap kali mendengar santapan rohani, kalau benda tu tuan-tuan dah buat, syukur. Dan tambah lagi tindakan. Tambah lagi. Yang kedua, kalau dulu pernah buat, sekarang tak buat, maka refresh balik. Aku nak buatlah benda ni. Dulu aku takut sangat kepada Allah. Sekarang ni tak tahulah, kurang sangat rasa takut. Dulu aku takut sangat kalau makan-makan benda syubhah. Sekarang ni entahlah kenapa rasa tak kisah. Contoh, refresh balik. Dan yang ketiga, kalau tuan-tuan belum buat, maka belajarlah untuk buat tindakan. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk nasihat yang keempat, kelima dan keenam. Tapi wabil adab, saya nak ulang balik daripada mula sedikit sahaja, sekadar sepintas lalu. Yang pertama, kata hukama, man lam yakhshallah lam yanja min zallatil lisan. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, barang siapa tu? Aku ni yang tak takut langsung kepada Allah, maka aku tidak akan selamat daripada rosaknya lidah. Tu tanda-tandanya. Satu, semalam telah kita bahas. Yang kedua, wa man lam yakhsha qudumahu 'ala Allah lam yanja qalbahu minal harami wasyubhati. Yang kedua, barang siapa, yakni aku juga ni, yang tidak takut bertemu dengan Allah. Tak ada takut langsung perasaan besok kalau nak bertemu dengan Allah macam mana. Tak ada perasaan tu. Apa tanda-tanda dia? Maka hatiku tidak terelak daripada perkara haram dan syubhah. Na'udzubillah, minta jauh. Hati kita ni langsung tak ada usaha kita nak elak daripada benda haram atau benda syubhah. Bukan makan. Makanan ni lain, ni hati. Benda-benda haram, benda-benda syubhah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih sahabat-sahabat di Telegram Khusyuk Israel. Yang ketiga, wa man lam yakun aisan 'anil khalqi lam yanja minat tama'i. Kenapa hidup aku tamak sangat ni? Sebab apa? Kerana yang ketiga, bila mana aku tidak berputus harap daripada makhluk. Berpegang sokmo kepada makhluk, risau dengan makhluk. Tak rasa tak puas hati dengan makhluk, rasa dengki dengan makhluk, tak pernah cukup-cukup. Maka tu tandanya tuan-tuan, kita takkan terlepas daripada sifat tamak. Itu bicara semalam. Baik. Adakah anda telah bersedia untuk kita menyambung nasihat yang keempat pada pagi ini? Seperti biasa, jalankan dakwah, like, share dan tag nama orang yang anda sayang dengan menjalankan kaedah zahir dan batin. Zahir, like. Belajar hati tanya, kenapa perlu aku like? Jawab sendiri. Share, tekan tanya hati, kenapa perlu aku share? Kalau tuan-tuan memandang ia sebagai dakwah, dia akan menjadi dakwah. Kalau kalian memandang ia sebagai satu arahan, semata-mata jadi satu arahan. Wallahu a'lam. Baik, sambung. Qala al-musannifu, wa man lam yakun hafizan ala amalihi lam yanja minar riya'i. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tulis poin yang keempat pada hari ini. Kata hukama, wa man lam yakun hafizan. Barang siapa. Siapa barang siapa tu? Akulah tu. Yang tidak menjaga amalannya.
Wa man lam yakun hafizan ala amalihi, tak jaga pun amalan. Zikir 33 tu pun nak istiqamah payah. Usah kata zikir yang 100, 200. Yang 33 lepas solat, dah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak jaga amalan pun. Nak sedekah subuh, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak buat. Tapi tak jaga, tak pelihara betul-betul, tak amal betul-betul. Ingat, apakah kesannya? Lam yanja minar riya. Tulis, maka aku tidak akan terselamat daripada perbuatan riya. Aku tidak akan terselamat daripada perbuatan riya. Sebab apa tak selamat, tuan-tuan? Yang pertama, amalan ni bila kita buat jarang-jarang, ini satu ilmu ni. Ilmu ni biasa saya kongsi dalam program ICS sahaja. Interaktif Cinta Solat. InsyaAllah bulan ni berlangsung ICS klasik. Kalau tuan-tuan rasa nak belajar ilmu khusyuk, tuan-tuan, khusyuk is real. Khusyuk is real. Yang penting beri peluang ke atas diri. Beri peluang ke atas diri nak belajar ilmu. Kalau tuan-tuan tak beri peluang ke atas diri nak belajar ilmu, macam mana saya nak bantu? Biasa ilmu ni saya share dalam program ICS, tapi tak apalah, saya beri kepada tuan-tuan untuk tuan belajar pada pagi ini. Kenapa Ustaz? Bila kita jarang-jarang buat amal, kejap-kejap buat, kejap-kejap tidak, kejap-kejap buat, kejap-kejap tidak. Waktu rajin kita buat, waktu malas kita tak buat. Waktu disuruh, waktu ditegah, waktu dipaksa, barulah nak buat. Lepas tu tinggal. Maka tuan-tuan tak pelihara amalan. Macam mana kefahaman? Bila tak pelihara amalan itu, maka itu tanda kita akan terjebak dengan riak. Tulis tuan-tuan. Sebab apa? Antara puncanya, masa tuan-tuan dapat buat tu, ni kunci dia. Waktu tuan-tuan malas, tuan-tuan akan cenderung kepada diri. Malas ni, ya Allah, kenapa rasa tak larat ni? Kenapa rasa rasa nak istiqamah payah? Okey. Kemudian datang rasa rajin. Waktu nak buat lah. Datang rasa keupayaan, rasa kehendak, rasa nak buat. Tuan-tuan cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Apabila berlaku antara malas dengan rajin, malah rajin, malah, rajin, malah, buat tidak. Ujian yang paling besar ketika tuan-tuan buat tu, tuan-tuan merasakan perbuatan itu datang dari siapa? Tolong jawab di ruangan komen. Ahlan wa sahlan sahabat di Instagram, cuba jawab sekejap. Ni kunci dia yang tuan-tuan tak sedar. Kenapa orang jenis kejap buat, kejap tidak? Dia tak jaga amalan, boleh terjebak kepada riak. Kenapa aku mudah terjebak kepada riak? Saya tanya dulu. Isunya ialah, waktu tuan-tuan malas, tuan-tuan akan merasakan diri. Kenapalah? Lepas tu, waktu tuan-tuan rajin, ni cabarannya. Waktu rajin tu pun, tuan-tuan akan menampakkan amalan yang tuan-tuan lakukan itu datang daripada kekuatan tuan-tuan juga. Amalan yang tuan-tuan buat itu datang daripada kehendak tuan-tuan juga. Allahu Akbar. Ini cabaran yang paling utama. Bila tuan-tuan tak faham cabaran ini, tuan-tuan tak faham situasi ini, sebab itulah kenapa kalian mudah terjebak kepada riak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, muqabil dia macam mana? Muqabil ni benda yang di sebalik dia. Terima kasih Zaniah Saleh. Itu semua perkataan-perkataan sekel. Sebab rasa keakuan tu ada. Tapi rahsia di sebaliknya, tengok dah. Kalau kita cuba faham ayat ini dengan cara yang di sebaliknya. Macam mana? Kalau kita sentiasa buat amal. Sentiasa buat. Akhir sekali, amal tu sendiri akan memberi cahaya, memberi nur kepada dirinya kita, kepahamannya kita. Ditambahkan pula dengan ilmu tauhid, ditambahkan pula dengan akidah yang betul, ditambahkan pula dengan zikrullah, ditambahkan pula dengan rahsia-rahsia tasawuf yang begitu hebat. Akhir sekali, bila tuan-tuan makin banyak buat, akhir sekali kita takkan berasa diri. Itu kunci dia. Mana bukti dia? Saya buktikan kepada Syed Harun, Ros Hazlin, kepada Umi Mai, saya buktikan dengan perkara dunia. Tak payah dulu perkara akhirat. Perkara dunia pun saya boleh buktikan sekarang. Direct to the point. Agar tuan-tuan jelas, agar tuan-tuan faham betul ke tidak benda ni.
Contoh begini, contoh. Hidup kita ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir sekejap. Apakah benda yang tuan-tuan dah buat begitu lama? Tolong jawab secara live di ruangan komen. Tuan-tuan dah buat begitu lama. Dari dulu memang tuan-tuan buat sampai sekarang. Dulu waktu mula-mula buat, terasa susahnya. Terasa dirinya. Terasa benda tu berat nak buat. Tapi bila tuan-tuan dah sentiasa buat, sampai sekarang ni bila tuan-tuan buat, tuan-tuan tak rasa apa. Buat je lah. Cuba jawab di ruangan komen, apakah amalan yang berlaku sehingga tuan-tuan mencapai kepada situasi itu. Cuba jawab. Terpulang jawablah apa jua rasa tuan-tuan. Bawa kereta ke, contoh. Dulu bawa kereta, rasa susahnya nak bawa kereta. Rasa diri yang bawa kereta. Tetapi bila hari-hari istiqomah bawa kereta, last kali bila bawa je lah, tak rasa apa. Saya nak bagi contoh supaya saya nak tuan-tuan faham betul-betul. Macam mana dikatakan kalau kita istiqamah, akhir sekali dia boleh buang keakuan diri tu. Dan saya nak menyampaikan kepahaman itu tertakluk kepada situasi tuan-tuan. Contoh, Wiwi kata solat duha dan tahajud, bagus. Dulu waktu mula-mula buat, rasa aku yang buat, rasa diri. Tapi dah lama-lama, apa yang berlaku rasa kosong. Betul ke Wiwi? Kosong. Bila dah sokmo buat hari-hari buat. Last kali, bukan aku, ya Allah. Rasa kosong. Contoh, terima kasih Ju Junati. Puasa Isnin dan Khamis. Dulu kalau puasa Isnin Khamis, kadang-kadang, ialah cerita bab puasa ni kan, benda tu, perasaan tu, sebab saya nak cerita benda ni benda perasaan. Benda rasa, bukan benda fikir tuan-tuan. Kalau kata selawat, saya suka jawapan dia. Waktu mula-mula, bila kita selawat, kita rasa kita yang selawat. Cuba buat 1000 sekali dan buat hari-hari. InsyaAllah. Sampai satu level, bila selawat tu datang, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, tuan-tuan tak akan rasa tuan-tuan yang selawat. InsyaAllah, benda ni realiti. Masalah dan isunya tuan-tuan tak pernah buat. Buat yang mana? Bukan amalan tu, istiqamah tu. Jadi saya nak buktikan ialah sesuatu amalan kalau tuan-tuan buat secara istiqamah, hafizan ala amalihi, tuan-tuan jaga betul-betul, insya-Allah akhir sekali riak akan kecundang. Riak akan kecundang. Sebab tu nak buang riak ni insya-Allah ada jalan. Ada jalan tuan-tuan. Banyak dah program kita buat, banyak dah event kita jalankan, kita syukur dengan rahmat pertolongan kehendak daripada Allah. Saya sekadar khadam yang membantu, Allah yang memberi impak dan kesan pada hakikatnya. Tuan-tuan, saya ada kaedah ataupun teknik yang kita belajar ketika di pondok dahulu yang diterjemahkan daripada hadis-hadis Nabi SAW, cara-cara nak buang riak. InsyaAllah tuan-tuan, benda ni boleh capai. Capai. Jelas ke jelas? Tengok tu. Daripada Zainiah Saleh, dia kata apa? Atas kehendak Allah, bila tak buat rasa macam tak sempurna hari tersebut. Tapi yang penting saya nak cerita bab kepahaman. Habis. Jadi poin dia apa? Nasihat kita yang keempat pada hari ini, wa man lam yakun hafizan amali ala amali. Siapa yang jenis tak jaga amal dia, lam yanja minar riak, jaga, nescaya aku takkan terselamat daripada riak. Aku takkan terselamat daripada riak. Tuan-tuan nak buang riak ke? InsyaAllah, tuan-tuan saya boleh bantu. Saya boleh bantu dengan izin daripada Allah. Baik, sambung. Wa man lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbihi lam yanja minal hasadi. Allahu akbar. Teruk lagi ni. Tulis poin yang kelima, nasihat yang kelima untuk diri saya dan umum bagi tuan-tuan. Barang siapa, yakni aku, tulis aku, yang tidak mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dijaga hatiku. Saya ulang balik. Man, yakni barang siapa, akulah tu, yang tidak minta tolong, yang tidak memohon pertolongan kepada Allah agar dijaga hatiku. Apakah kesan dia? Maka aku tidak akan terselamat daripada hasad dengki. Tulis. Aku ni, sehari sekali pun tak ada berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma thabbit qalbi.
kau tetapkanlah hatiku, contoh. Langsung doa kita ni satu pun tak ada. Kita minta agar Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Agar Allah Ta'ala pelihara hati kita. Agar Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Agar Allah Ta'ala cemerlangkan hati kita. Tuan-tuan, apa hukamat jawab? Jaga. Nescaya saya dan kalian. Kita lah. Ujian ni untuk semua. Nescaya saya dan kalian tak akan terselamat daripada hasad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dah mengaji kitab. Hasad ni kan sifat mazmumah, sifat yang tercela. Dan kecelaannya bukan biasa-biasa, tuan-tuan. Antara sifat-sifat mazmumah, akibat yang paling nyata, sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, nyatakan daripada hadis Nabi SAW, tak ada tempat yang layak untuk aku dan kalian. Melainkan neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah akibat hasad, dengki, riak, unjuk, takabur dan sebagainya. Tak ada tempat yang layak untuk kita. Sebab itulah wajib kita berusaha. Nak usaha bagaimana, Ustaz? Sedangkan kadang-kadang ujian pasti datang. Tuan-tuan, hidup ni sentiasa Allah Ta'ala uji. Namun yang paling penting, jangan lupa tuan-tuan, insya-Allah ada jalan untuk kita berjaya. Ada jalan. Jadi antara rahsia yang kita dapat belajar pada hari ini, tulis. Jangan tinggal sehari sekali. Dapat 5 kali, bagus. Lebih banyak, terlebih bagus. Minimum sekurang-kurang sehari sekali dalam doa-doa kalian ada doa untuk membicarakan, untuk pemeliharaan bagi hati. Dan paling tidak pun, tulis, paling tidak pun tuan-tuan baca doa ketika tahiyat akhir. Paling tidak pun kalau terlupa sangat, takut sekali lagi terlupa nak baca doa lepas solat, ialah hari-hari kan kita baca doa sama sahaja. Sebab tu ingat tuan-tuan, saya lebih suka tuan-tuan membaca doa dalam bahasa Melayu. Dan sebab apa? Yang penting pertama sekali al-fahmu, dia faham. Faham tu penting. Daripada baca doa bahasa Arab, kalau tak faham, bermakna akan membawaki kepada satu situasi ataupun keadaan, kita pun tak tahu apa yang kita nak minta sebenarnya. Baca doa bahasa Melayu pun tak apa, yang penting faham. Dan kalau boleh, antara doa yang perlu kita minta sehari sekali, agar Allah Ta'ala pelihara hati kita. Ya muqallibal qulub. Sebab tu, kalau tuan-tuan rasa takut terlupa, baca doa yang pada tahiyat akhir tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baca doa Ibrahim, selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu ingat, jangan tinggal. Allahumma inni qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Lepas tu jangan lupa baca doa agar Allah Ta'ala pelihara kita daripada dajjal. Kemudian jangan lupa juga baca doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Sekurang-kurangnya baca lepas solat. Tahiyat akhir tu baca. Kalau lupa, bawa dalam solat. Supaya apa? Kita takut kesan ni. Apa kesan dia? Maka orang yang tak minta berdoa kepada Allah sehari sekali pun tak ada. Agar Allah Ta'ala pelihara hati dia, maka jaga kita mudah terjebak dengan hasad. Mudah terjebak dengan hasad, dengki dan sebagainya. Tak selesa orang dapat lebih, tak selesa. Sebab tu cuba tulis kalam ni tuan-tuan. Cuba tulis nasihat ni. Nasihat ni daripada wasiat Nabi Adam AS. Dan sebab setiap Nabi-Nabi ni ada wasiat dia. Normal, kebiasaan mereka akan meninggalkan 40 wasiat. Dinukilkan daripada beberapa kitab, Nabi Adam AS pernah mewasiatkan kepada anak-anak dia. Nabi Adam kata apa? Tulis, wahai anak-anakku, bila kamu nak buat satu kebaikan, kamu tunggu pasti akan dikata orang. Tulis, wahai anak-anakku, kata Nabi Adam AS, bila kamu nak buat satu kebaikan, kamu pasti akan dikata orang. Tuan-tuan, belum buat jahat lagi. Buat baik. Buat baik.
kamu pasti akan dikata orang. Kalau buat jahat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas. Jadi jangan kita sangka kita buat baik tak ada orang kata. Jangan. Kalian buat baik, jangan sangka tak ada orang hina. Jangan. Zaman akhir zaman ni tuan-tuan, zaman fitnah. Kita buat apa pun ada je orang tak suka. Kita buat baik ada orang tak suka. Kita buat jahat ada orang hina. Itu dah situasi hidup kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka bila mana kembali kepada basic ini, kata Nabi Adam AS, wahai anak-anakku, bila kau buat kebaikan, kau tunggu, kau pasti akan dikata oleh orang. Itu hasad. 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 Dengki. Sentiasa bergelumang pada kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi, kesimpulannya, sebagaimana asas yang kita sering ulangi dalam belajar kitab, jangan ada terlintas pada hati kita memikirkan orang lain. Ikut dia lah. Orang tu nak hasad ke tidak, aku tak tahu. Wallahu a'lam. Yang paling penting, jangan kita hasad. Jangan kita dengki kepada orang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Habis. Wa man lam yasta'in billah. Siapa yang sehari sekali tak ada pun berdoa kepada Allah, minta kepada Allah ala tirasi qalbihi, di atas penjagaan hatinya. Sehari pun tak minta kepada Allah, ya Allah kau peliharalah hatiku, hidupkanlah hatiku, jaga. Lam yanjamil hasadi, nescaya kita tidak akan terselamat daripada hasad. Dan akhir sekali, untuk santapan rohani pada pagi ini, wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanja minal ujubi. Allah na'uzubillah min dzalik. Minta jauh lagi ya Allah. Tulis poin terakhir. Wa man lam, dan barang siapa, yakni aku, lam yanzur, yang tidak melihat kepada mereka, yang tidak melihat kepada orang yang lebih utama ilmu dan perbuatannya. Kita ni jadi aku je lebih. Tak tengok orang tu lebih, tak nampak orang tu lebih daripada kita, jaga. Kalau kita rasa kita je lebih, tak nampak orang yang sepatutnya lebih, kita melihat kepada kelebihannya, dari ilmunya, dari amalnya, tuan-tuan, apa kesan yang akan berlaku pada kita? Lam yanja minal ujubi. Nescaya aku tidak akan terselamat daripada ujub. Nescaya aku tidak akan terselamat daripada ujub. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan, sabda Nabi SAW, innal ujuba la yuhbitu amala sab'ina sanatin. Rawahu Dailami. Tulis. Sesungguhnya ujub itu akan merosakkan amalan selama 70 tahun. Allahu Akbar. Hadis dirawikan oleh Dailami. Tuan-tuan, nanti saya bagi sikit ilmu. Jangan risau. Sebab tu hidup ni mudah. Kalau ada ilmu, ada jalan keluar. Kalau ada ilmu, ada jalan keluar. Situasinya apa? Nabi sendiri bersabda, kalau ada ujub, satu ujub saja akan merosakkan amalan 70 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa makna merosakkan amalan? Kalau kita melihat huraian daripada hadis ini, di antaranya amalan itu tak diterima. Kita buat sah. Contoh kita sedekah. Setahun dah sedekah, setahun sedekah kat pondok. Ni dengar, bulan 11 ni madrasah saya nak hantar 9 orang pelajar ke Yaman. InsyaAllah saya akan pergi sekali. Sebab tu saya suka tonton yang isi borang tulis doa. Supaya nanti flight saya 8 jam. InsyaAllah setiap doa tu saya akan baca satu. Berkat musafir. Sebab kita yakin orang yang ketika musafir, doanya tak ada hijab. Tak ada hijab. Tuan-tuan dah tahu dah. Bulan 11 ni, Ustaz Irwan nak hantar pelajarnya ke Yaman. Contoh. Sedekah dan sebagainya. Setiap bulan sedekah. Ustaz, walaupun tak banyak, RM10. Setiap bulan sedekah. Sekali je ujub. Allahu Akbar. Sekali je ujub. Berasa diri aku lebih. Sekali je ujub. Berasa diri aku lebih daripada orang lain. Tuan-tuan, habis. Amalan setahun tu rosak. Amalan setahun tu rosak. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saya nak tanya tuan-tuan, jawab secara live. Tuan-tuan nak tak
Amalan yang tuan-tuan buat selama, usah kata 70 tahun. Setahun pun stres dah. Setahun sedekah ni. Setahun sedekah. Jangan kata 70 tahun. Kalau 70 tahun tuan-tuan, Allah, saya yakin dah rasa nak gugur kot. Gugur jantung. Nak tanya tuan-tuan, sekarang ni takdir kata benda tu berlaku. Berlaku. Ada perasaan ujub pada hati kita. Nampak lekeh kepada orang alim. Dah, hai aku yang reti. Rasa ujub kepada orang yang beramal. Alah, setakat 2. Dah, aku dah buat 4. Dah, nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak ke amalan yang rosak tadi dihidupkan kembali? Sahabat-sahabat di Telegram. Simple je soalan dia. Supaya saya nak bantu tuan-tuan memahami pentingnya ilmu. Dan nanti kita buat daurah bulan 11. Mengenai 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Tuan-tuan jangan nampak ilmu ni biasa-biasa. Sebab apa? Dengan ilmu ni nantilah yang akan membantu tuan-tuan akan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ingat, kaedah tauhid diajar kita dengan penafian. La ilaha, bukan. Tu bukan, ni bukan, jalan tu salah, jalan ni salah. Yang betul, illallah. Maknanya yang salah tu banyak. Yang hak cuma satu. Daripada 73, 72 tak betul belaka. Hanya satu yang betul. Sekarang ni kita berada pada landasan yang mana? Tak terasa nak belajar ke tuan-tuan? Dan jangan nampak penting ke aku belajar mengenai 73 pintu ni. Wajib. Sebab dia akan membantu perjalanan akidah kita, ketuhanan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Baik, kembali kepada yang tadi. Terima kasih Hajah Maskana. Kalau ditanya, takdir katalah berlaku perasaan ujub. Allahu Akbar. Termenung sekejap. Memanglah tuan-tuan tak nak. Sebab akan merosakkan amalan 70 tahun. Habis tu dah berlaku. Tulis. Tuan-tuan, dah datang ujub. Takdir kata berlaku ujub, tulis. Maka segeralah bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat. Dengan kita bertaubat itu, dengan serta-merta, insya-Allah tuan-tuan, dosa daripada ujub itu mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan. Dan amalan yang tergantung itu Allah Ta'ala tarik balik, Allah Ta'ala terima balik. Jelas ke jelas ni? Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima balik dengan baik sangkaan kita kepada Allah. Itu pentingnya tauhid. Sebagai contoh begini, sebagai contoh. Berjalan di hadapan orang yang sedang solat. Dengar lama dah. Berjalan di hadapan orang sedang solat, 40 hari amalan ditolak. 40 hari amalan tak diterima. Memanglah tuan-tuan dah jaga. Kalau boleh aku dah tahu dah hadis ini. Aku tak nak berjalan dekat depan orang sedang solat. Nanti amalan 40 hari ditolak. Takdir kata dia dah berjalan kepada orang sedang solat. Orang sedang solat tu pun tak pandai nak tahan tangan. Dia pun tak reti. Selagi kalau dia holor tangan, orang tu pula shake hand. Padahal dia nak tahan. Selagi dia buat begini, orang tu pula salam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali. Kesimpulannya, bila dia dah berjalan di hadapan orang yang sedang solat, apa kena buat? Tahu salah, kan? Taubatlah. Segera bertaubat. Segera minta ampun kepada Allah. Buat dengan segera. Supaya bila mana kita segera bertaubat, bila mana kita segera minta ampun, Allah Ta'ala kabulkan sejauh mana sangkaan kita kepada Allah. Yang ini penting. Sebab tu saya ulang. Kepahaman tauhidlah benda paling betul yang kalian perlu perbaiki. Sebab Allah Ta'ala itu di atas sangkaan kita kepadanya. Kalau tuan-tuan sangka Allah Ta'ala tak ampunkan dosa tuan-tuan, itulah yang tuan-tuan dapat. Kalau kalian sangka Allah Ta'ala tak maafkan kesalahan yang lalu, itulah yang kalian dapat. Kalau kalian sangka Allah Ta'ala tak bantu tuan-tuan, itulah yang kalian dapat. Kalau kalian sangka Allah Ta'ala tak dengar rintihan tuan-tuan, itulah yang kalian dapat. Kalau kalian sangka Allah Ta'ala tak kabulkan doa tuan-tuan, itulah yang kalian dapat. Kerana Allah Ta'ala itu di atas sangkaan kita ke atasnya. Apa kita sangka, itu kita dah dapat. Sebab tu pentingnya mindset. Betulkan akidah, betulkan tauhid. Jadi, kalau takdir kata tuan-tuan dah berjalan di atas orang yang di hadapan orang sedang solat, minta ampun. Bersegera minta ampun, bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Mudah-mudahan amalan 40 hari itu Allah Ta'ala terima. Sama macam tadi. Takdir kata diuji dengan ujub. Allah, ya Allah, aku ujub tadi, ya Allah. Dah. Apa dia? Aku berasa aku lebih bagus daripada dia. Sebab apa? Entahlah, dia solat duha 2 rakaat. Aku berasa aku dah buat 8 ni. Aku berasa aku dah buat 8 ni. Aku berasa aku lebih dari dia. Ujub. Kalau ikut hadis Nabi, habis 70 tahun amalan ditolak. Tuhan tak terima, Tuhan tak angkat. Kalau dah terima pun Tuhan boleh reject balik. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nak buat apa? Segera bertaubat sekarang. Minta ampun. Menyesal. Tak nak buat lagi. Dan usaha dan ikhtiar. Agar Allah Ta'ala pelihara betul-betul dengan hati yang ikhlas. Jelas ke jelas ni? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi, mafhumnya, laisa bil khairi ay yuzhira al qawla bilisanih wal ujubu fi qalbih. Rawahu Daruqutni. Bukanlah satu perbuatan yang baik seseorang yang menampakkan ucapan dengan lidahnya, sayalah, sedang ujub melekat di hatinya. Allahu akbar. Tak baik tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan kita pelihara diri kita daripada ujub dengan apa? Caranya mudah. Teknikalnya, nampakkan orang alim dengan penampakan yang betul. Orang yang lebih kata lebih. Orang yang selayaknya kata selayaknya. Jangan semua kita yang bagus, aku yang reti, aku yang pandai, orang lain tak bagus, orang lain tak pandai. Semua ni akan membawaki kepada ujub. Dan ingat, kesan ujub itu ditolak 70 tahun amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada ujub. Allah Ta'ala pelihara kita daripada hasad. Allah Ta'ala pelihara kita daripada riak. Yang saya nak tanya ikhlas daripada tuan-tuan. Tuan-tuan tak terasa ke nak buang sifat riak, ujub, hasad ni? Cuba jawab di ruangan komen. Dan insya-Allah jangan kata 3, bahkan 10, 12 sifat-sifat mazmumah ni tuan-tuan, kita boleh buang dengan satu kunci, dengan satu rahsia. Tapi satu ni pun dia boleh buka semua pintu, dia boleh menyelesaikan semua masalah. Tetapi yang satu ni pun bukan biasa-biasa. InsyaAllah kepada circle-circle yang dah biasa attend program-program, saya doakan tuan-tuan istiqamah. Walaupun ada yang dah tahu, tapi kalau tak istiqamah tak jadi. Dan insya-Allah bagi tuan-tuan yang mula nak belajar dengan kami, kita ada program NBS free. Tak perlu keluar duit pun, sekupang pun saya tak minta. Bayar internet sendiri sahaja. Setiap minggu tuan-tuan kita ada program percuma. Tapi sebelum daripada itu, kita ada daurah nanti. Sebab daurah tauhid ini merupakan daurah yang penting, yang nak bantu tuan-tuan memahami mindset dan tauhid yang kemas. Sebab cabaran bila tuan-tuan tak tahu nak buang riak, ujub, takabur, hasad, dengki, cabaran utama ialah masalah akidah ataupun ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah tauhid sahaja. Dan insya-Allah Muhammad XD. Dan saya pun sedang berusaha, kalian pun sedang berusaha. Walau bagaimanapun, usaha itu akan menjadi lebih mudah bila dialaskan dengan ilmu, kefahaman, guru dan sebagainya. Jelas ke jelas? Okey. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani. Jadi ya Allah, kau pelihara kami daripada riak, kau pelihara kami daripada hasad, kau pelihara diri kami, hati kami daripada ujub. Caranya bagaimana? Ya Allah, kau peliharalah amalan kami. Bila terpelihara amalan, terpeliharalah riak. Ya Allah, kau peliharalah lidah kami agar sentiasa berdoa kepadamu, minta Allah Ta'ala jaga hati. Kau jaga hati aku. Bila kita minta kepada Allah sehari sekali cukup, agar Allah Ta'ala pelihara hati kita, mudah-mudahan dipelihara daripada hasad. Dan yang ketiga, sentiasa nampak orang yang lebih dengan kelebihannya. Orang alim, dia lebih, aku kurang. Orang beramal, dia lebih, aku kurang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada ujub. Jelas? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu nanti pada siri-siri yang akan datang. Hashtag santapan rohani. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW.